Sini saya ada satu produk yang saya dapat dan saya tak plan nak buat video sebenarnya. Tapi akhirnya saya decide juga untuk buat video sebabnya ada benda ni. Ini adalah lampu yang ada perangkap nyamuk kat dalam tu. Jujurlah, saya tak tertarik dengan dia punya perangkap nyamuk ni. Sebab bagi saya, nyamuk bukan tertarik pada UV light. Secara normalnya, nyamuk ni tertarik pada 3 benda. Karbon dioksida, kita hembuskan nafas ada karbon dioksida kan. Kedua adalah haba. Ketiga adalah bau. Badan kita ada bau, kulit kita ada bau, nyamuk tertarik. Gabungan 3 ni, karbon dioksida, haba dengan bau, itu yang buatkan nyamuk tertarik pada kita. UV ni saya tak apa percaya sangat lah. Tapi yang menarik dalam ni adalah dia punya, boleh kata, pagar elektrik tu. Sebab dia pancing akan panggil nyamuk, nyamuk kena kat situ, kena elektrik, mati. Saya nak buka, nak tengok, kita test sakit tak sakit. Saya cabut dulu tangkai ni kejap sebab bagi mudah. Kemudian saya gergaji je, senang. Sebab saya dah try buka, tak dapat juga. Ending kena gergaji juga, baru lepas. Habis meja. Okay, sekarang ni nampak tu, ini dia punya lampu. Saya try on nampak tu lampu dia, adalah beberapa mode lampu. Okay, buka lampu ni, ada board kat situ tau. Saya nak tengok apa dalam board dia. Buka. Oi, terkejut jap. Patutlah ada kapasitor besar sini. Saya potong safety net tepi ni. Okay, buka kompak sikit. Alright. Okay, ni dah bogel macam ni kan. Sebelum saya test lanjut, saya nak kena tangan jap. Okay, sekarang kurang risiko untuk saya terkejut. Okay, ni turn on off, switch untuk lampu. Dan sebelah ni ada satu lagi switch untuk hidupkan saya punya zapper. Nampak tu ada banyak lingkaran besi kat situ kan. Ini dia punya wire power. Wire power ni direct ke bateri tau. Bateri dia sorok dalam tu. Nampak tu? Ada putih kan? Dia dah cover, tak nak bagi nampak bateri tu. Tapi bateri dia sorok kat situ. Ini pula kapasitor saya tadi, 1600 volt. Ini yang membuatkan saya terkejut tadi, terkena renjatan zap tadi. Dua kaki kat kapasitor tu sebenarnya dia membentuk lingkaran dekat kita punya zapper kat sini. Transformer ni pula kerjanya nak naikkan voltage daripada kita punya bateri 4.2 volt tu kepada 1600 volt. Okey, sekarang kita tengok apa berlaku jika saya turn on switch satu lagi ni. Yang tadi saya on lampu kan. Mana tadi lampu? Ini lampu tadi. Okey. Sekarang saya on switch sebelah ni lagi. Dia akan hidupkan saya punya UV LED kat sini dan dia akan start charge kita punya kapasitor ni. Okey, saya on. Bila kita on switch zapper tadi, kita punya kapasitor ni akan di-charge dan dia akan standby dekat kita punya kabel-kabel sini, yang wayar, lingkaran wayar ni. Satu wayar kita akan nampak kat sini contohnya. Okey, nampak tu lingkaran situ, dan satu lagi kaki dia akan sebelah saja. Kita nampak mana tu? Nampak tu, sebelah saja dia lalu kan. Dia tidak bersentuh tapi dia sebelah-sebelah. Dan jarak dia tu tak jauh sangat, biasanya 2 ke 3 mm, supaya kalau ada serangga terkena antara dua ni, dia akan terkena renjatan elektrik yang tinggi voltage dia. Tengok penghujung dia. Satu terminal kaki kapasitor, hujung dia kat sini, dan satu lagi kat sebelah sini. Nampak? Dia takkan bersentuh. Selagi tiada connection antara dua kaki kapasitor ni, dia akan maintain je dia punya charge. Andai kata ada satu benda melekat, dia akan nampak tu, dia kena renjatan. Dan kalau korang perasan, kalau kita buat laju-laju kan, cepat-cepat, renjatan dia tak berapa kuat sangat. Macam ni, sikit je. Sebab kapasitor kita tak sempat nak simpan charge yang cukup supaya bagi renjatan yang kuat. Bila kita main dengan kapasitor ni, walaupun kita dah turn off switch, sebenarnya ada lagi current, ada lagi elektrik yang ada dekat kita punya kapasitor ni. Contoh nampak tu? Ada kan? Lepas tu dah tak ada. Sebabnya apa? Sebab tadi kapasitor kita masih lagi ada charge. Disebabkan saya tak ada multimeter yang boleh check sampai 1600 volt, jadi kita just anggap je lah, benda ni akan pergi sampai 1600. Paling kurang pun dia akan rendah sikit lah. Sebab kita punya kapasitor ni dalam 1600 dia punya rating voltage yang dia boleh simpan. Maybe dia simpan rendah sikit dalam 1500 macam tu. Okey, sekarang adakah konsep bug zapper ni sama dengan kita punya electric fence ataupun kita punya pagar elektrik dekat kita punya kandang? Bukan kita lah, kalau orang letak pagar elektrik dekat dia punya kandang, adakah konsep dia sama? Lebih kurang. Asas basic dia lebih kurang je. Sebab kita nak lalukan voltage yang tinggi. Dia tak boleh voltage rendah tau. Sebab kalau voltage rendah, kita tak rasa sangat renjatan tu. Dia akan bagi voltage yang tinggi tapi current rendah, supaya kita rasa renjatan tu
tapi renjatan tu tidak membunuh kita. Kalau voltage tu tinggi, current pun tinggi, mati. Benda ni sama dengan konsep kandang elektrik. Cuma dia tak adalah, kan kandang elektrik kita ada wayar-wayar banyak-banyak tu kan. Bukanlah wayar tu antara dua tu kita kena sentuh. Tak. Kandang kalau kita sentuh satu wayar pun kita dah kena renjatan. Sebab apa? Sebab elektrik tu lalu daripada, sebab voltage tinggi voltage tinggi, elektrik yang ada voltage tinggi tu akan penuh dekat kita punya kabel-kabel, wayar-wayar tepi-tepi kandang kita tu. Bila kita sentuh, kita akan terkena renjatan. Bukan sebab macam ni ada dua wayar bersebelahan. Tak. Satu lagi terminal adalah dekat kita punya ground. Kalau siapa pernah tengok pagar elektrik orang pasang kat kandang kan, akan nampak tahu ada ground, macam ground kat rumah kita. Dia akan ketuk besi, ground kan dekat tanah. Besi-besi dekat kita punya pagar-pagar tu ada certain jarak, kita akan paku kan, ataupun kita akan bumikan. Satu. Semua tu adalah konsep dia hampir sama macam ni. Umpama satu terminal dekat kita punya kapasitor ni akan lalu pada semua kabel kita punya pagar tu, dan satu lagi terminal ni dekat ground. Jadi bila ada sesuatu sentuh kita punya pagar tu dan dia grounded dekat lantai, dia akan terkena renjatan. Sebabnya dia dah short lah. Umpama kita ada macam ni, kita ada konduktor, pak, antara dua terminal kita sentuhkan, dia short. Sama macam tu juga, sebab dia akan ada voltage tinggi. Bila voltage tinggi, dia senang nak lalu badan kita. Sama macam elektrik kat rumah kita. Kalau kita pegang wayar hidup, wayar live tu, kita pegang situ, badan kita sentuh kat lantai, kita akan ada ground lah. Sebab lantai ni ground, dia akan lalu, elektrik tu akan lalu kat badan kita, pergi dekat neutral kat luar rumah kita. Dekat TNB punya kabel neutral tu akan pergi balik kat sana. Tu yang kita kena renjatan tu. Sama macam konsep ni. Cuma dia bukanlah wayar sebelah. Satu wayar dekat sekeliling kita punya kandang, satu lagi wayar dia ground kan. Siapa sentuh, dia akan lengkapkan litar dia. Dan bila kita pasang pagar elektrik kat kandang kita tu, jangan risau binatang mati ke apa. Tak ada. Sebab itu hanyalah untuk bagi warning satu hal. Satu lagi kita nak bentukkan dia punya perangai supaya dia tak pergi dekat dengan pagar elektrik tu. Sebab kena pergi, terkena elektrik sikit kan. Jadi dia akan takut. So binatang kita tu akan duduk kat dalam kawasan kita saja, kawasan pagar, dalam pagar. Sebab tu kalau kita nampak burung ataupun serangga ke kucing ke apa kan, kalau kucing tu sentuh pagar atas dengan bumi, dia akan kena lah. Tapi kalau macam burung, dia hinggap kat atas tu saja, tak ada apa-apa. Sebabnya litar tu tak lengkap. Okay, satu lagi persoalan, adakah benda ni, pagar elektrik ni ataupun zapper ni menggunakan elektrik yang banyak? Jawapannya tidak. Elektrik first tu dia guna sekejap saja untuk charge kita punya kapasitor ni. Bila dah charge kat kapasitor tu, tak ada apa yang berlaku. Sebabnya elektrik tak ada lalu kat mana-mana pun. Dia hanya lalu dekat kapasitor kita dan kapasitor kita akan di-charge. Bila lengkap litar, pum, dia keluarkan. Dia macam kapasitor ni umpama bateri saja. Cuma bateri yang dia punya kapasiti dia kecil, tapi kemampuan dia untuk hasilkan output tu boleh sekali banyak. Itu beza antara kapasitor dengan bateri. Alright, itu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.